pelbagai bab sembahyang istisqa dan pecahannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abbad bin Tamim, daripada pakciknya, bapa saudaranya, bapa saudara sebelah ayahnya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan orang ramai untuk meminta hujan. Maka baginda menjadi imam kepada mereka mengerjakan sembahyang 2 rakaat, di mana baginda membaca dengan suara yang nyaring pada kedua-dua rakaat itu, wa hawwala ridaahu, dan baginda memusingkan selimutnya dan mengangkat kedua tangannya lalu berdoa dan meminta hujan, wastaqbala al-qiblah, dengan menghadap kiblat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abbad bin Tamim al-Mazini bahawa beliau telah mendengar bapa saudaranya, dan bapa saudaranya itu adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari keluar untuk meminta hujan. Maka baginda memusingkan belakangnya kepada orang untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sulaiman bin Dawud berkata dengan menghadap kiblat dan dengan memusingkan selimutnya. Kemudian baginda bersembahyang 2 rakaat. Ibnu Abi Dhi'b berkata, Nabi SAW membaca ayat pada 2 rakaat itu. Ibnu Sarh menambahkan, maksud beliau ialah dengan suara yang nyaring, dengan suara yang keras. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Muhammad bin Muslim hadis ini, di mana perawi tidak menyebutkan sembahyang di dalam riwayat ini. Dan perawi berkata Nabi SAW memusingkan selimutnya, hujung sebelah kanannya diletakkan di atas bahu sebelah kirinya, dan hujung selimutnya di sebelah kiri diletakkan di atas bahu kanannya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid, beliau berkata Rasulullah SAW telah meminta hujan dengan baginda memakai selimut hitamnya. Rasulullah SAW mahu mengambil bahagian bawah selimut itu untuk diletakkan ke atas, tetapi bila merasakan kesukaran, baginda hanya membalikkan, memutarkan di atas bahunya sahaja. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid, beliau menceritakan kepada perawi di bawahnya, yaitu Abbad bin Tamim, bahawa Rasulullah SAW keluar ke musalla untuk meminta hujan. Dan apabila baginda hendak berdoa, baginda menghadap kiblat, kemudian memutarkan selimutnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abbad bin Tamim lagi, beliau berkata, saya telah mendengar Abdullah bin Zaid al-Mazini berkata, Rasulullah SAW keluar ke musalla lalu meminta hujan, dan baginda memutarkan ataupun memusingkan selimutnya pada ketika mahu menghadap kiblat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Hisham bin Ishaq bin Abdullah bin Kinanah, beliau berkata, ayah saya menceritakan kepada saya, katanya Walid bin Utbah telah menghantar saya. Uthman bin Uqbah berkata, wa kana amir al-Madinah ila Ibn Abbas, dan dia ni, yakni Uthman bin Uqbah, adalah amir, gubernur di Madinah. Jadi Walid bin Utbah, Uthman berkata,
bin Utbah. Uthman berkata bin Uqbah gitu. Ini Walid bin Utbah. Utbah tu Uthman kata Uqbah. Siapa dia ni? Dia ni adalah gubernur di Madinah. Walid itu. Ya, Walid itu hantar saya kepada Ibnu Abbas untuk saya bertanya dia tentang sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika meminta hujan itu. Beliau pun berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar mutabazzilan, dengan berpakaian biasa, dengan pakaian biasa, mutawadhi'an, dengan merendah diri, mutadarri'an, dengan menyatakan kehinaannya, hatta atal musalla, kehinaannya yakni kepada Allah, hatta atal musalla, sehingga baginda sampai ke musalla, tempat bersembahyang itu. Uthman dalam riwayatnya menambahkan, lalu baginda naik ke atas mimbar. Kemudian kedua-dua perawi, yakni Imam Abu Daud ambil ini, yakni Nufaili dan Uthman bin Abi Syaibah itu bersepakat mengatakan, baginda tidak berucap seperti ucapan-ucapan yang selalu diberikan kepada kamu ini, tetapi baginda terus berdoa dan bertadarru', yakni menyatakan kehinaan dirinya di hadapan Allah dan bertakbir. Kemudian bersembahyang 2 rakaat seperti mana dia bersembahyang pada hari raya. Qala Abu Dawud berkata, li ikhbar lin Nufaili, yang cerita ini adalah cerita Nufaili. Tadi dengan lafaz tadi, yang betulnya ialah Ibnu Utbah, yang betulnya bukan Uqbah. Jumma' abwabi salatil istisqa. Ini pelbagai bab berhubung dengan sembahyang istisqa dan furuknya ataupun pecahan masalahnya. Di sinilah letaknya. Di sinilah letaknya. Ini habis dah cerita tentang sembahyang hari raya. Masuk pula kepada bab istisqa, yakni meminta hujan. Minta hujan ini disyariatkan, mulanya berlaku iaitu pada tahun yang ke-6 Hijrah. Pada tahun yang ke-6 Hijrah. Kemudian dalam bab istisqa ni, dalam kitab yang lebih besar, bincang dengan lebih panjang lagi, dia buat suku-suku pula perbincangan itu. Misalnya tentang nak bahas dari segi istisqa tu, dari segi lurahnya, dari segi bahasanya, dan sebab istisqa itu, permulaannya, hukumnya, waktunya, dan ikhtilaf mazahib ulama berhubung dengan sembahyang ni. Dan kalau mitok tu tidak hujan, awak lagu mana? Nak kena sembahyang berapa kali? Kau lagu mana cara nak buat? Itu perbincangan di dalam kitab-kitab yang lain lah. Di sini tidak disebutkan, cuma diisyaratkan. Kalau dalam kitab kita dia sebut ni, hak sani yang kita sebut sani, bawah tu, nombor 2 tu, hak bawah, apa ni, hak bawah tu, itu adalah ta'liq Syekh Zakaria. Syekh Zakaria Al-Kandhlawi. Al-Kandhlawi, Syekh Zakaria yang terkenal kalau di Pakistan dan India tu, kalau itlaq Syekhul Hadis, maksudnya dia Syekh Zakaria. Kalau Syekhul Hadis sana, ramai Syekhul Hadis ni, tapi kalau itlaq Syekhul Hadis, dia maksudnya. Ni ta'liq bawah ni Syekh Zakaria. Dan dia ada isyarat dia di sini. Dia sebut dalam kitab dia Aujazul Masalik ila Muwatta'i Malik, yang terdiri daripada 15 jilid itu, syarah Muwatta' Imam Malik. Dia buat dalam tu, dia sebut belakalah kita sebut tadi, dari perbahasan, dari segi bahasanya, dari segi sebab istisqa, permulaannya, kalau ada khilaf pun bahas itulah, hukum dia, waktu mana kalau nak minta hujan ni,
dan khilaf ulama, mazhab-mazhab, dalil masing-masing situ. Itu di antara yang dibincangkan dengan panjang dalam kitab tu, iaitu Aujazul Masalik namanya. Tapi dia kata Aujazul Masalik ila Muwatta Malik itu 15 jilid. Aujaz itu maknanya jalan paling ringkas untuk memahami Muwatta Imam Malik. Paling ringkas tu 15 jilid. Sebab apa? Sebab Ibnu Abdul Bar ada buat syarah Muwatta tu 80 jilid. Muwatta tu kecil je. Nak ayatnya betapa luas perbincangan dia. Di sini dia tidak sebut semualah, tidak sebut semua, sikit-sikit lah. Daripada cara Imam Abu Daud buat ni, tajuk ni, iaitu dia kata bab-bab sembahyang istisqa, salat istisqa. Perkataan salat itu dari segi bahasa Arab dia ada dua makna. Satu dengan makna banyak makna dia. Kemudian hak dipakai dalam syarak kita ni, dalam syariat kita ni dua makna, iaitu dengan makna doa dan dengan makna sembahyang. Tetapi bila sebut salat lebih difahami dengan makna sembahyang, bukan dengan makna doa. Walaupun dengan makna doa pun ada guna juga. Dalam Quran, dalam hadis pun banyak guna. Tetapi lebih dekat makna dia dengan makna sembahyang yang kita duduk buat ni. Apa maksud Imam Abu Daud buat tajuk lagu ni? Dia nak ayat, dia pakai dengan makna yang lebih dekat, makna yang lebih popular lah kita kata, iaitu dengan makna sembahyang, bukan dengan makna doa. Apa sebab? Sebab ada khilaf dalam masalah ni. Ada khilaf dalam masalah ni. Ada yang mengatakan sembahyang istisqa ni tak ada sembahyang, yang ada hanya doa. Boleh masuk juga dalam solat tu, sebab solat dengan makna doa pun ada juga. Wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Bukan makna engkau sembahyanglah atas mereka, salli tu, tapi dengan makna engkau doalah kepada mereka. Hak mana beri zakat tu engkau doa kepada mereka. Inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya sembahyang bukan sembahyang engkau, doa engkau. Solat di situ dengan makna doa ada dalam Quran. Doa engkau itu memberi ketenangan kepada mereka. Kalau kita tengok sini Imam Abu Daud hari ni dia nak mana? Dia nak solat dengan makna doa ke solat dengan makna sembahyang hak biasa? Jawabnya dia nak solat dengan makna hak biasa, hak lebih umum, hak lebih kerap diguna, iaitu dengan makna sembahyang, bukan dengan makna doa di sini. Walaupun dengan makna doa tu ada juga solat. Bermakna dia nak ayat dengan dia buat bab ni masuk belaka dalam ni. Hak kata sembahyang istisqa tu pun ada masuk juga. Hak kata hanya doa saja masuk dalam pun masuk juga, sebab dia guna perkataan solat. Daripada penggunaan perkataan solat itulah ada yang mengatakan keliru, sebenarnya bukan sembahyang, doa saja. Ada yang mengatakan dak, memang sembahyang. Imam Abu Daud lebih pilih hak sembahyang semati. Begitu. Buktinya mana? Iaitu kalau kita tengok di sini dalam riwayat yang pertama, riwayat daripada Abbad bin Tamim daripada pak cik dia. Pak cik tu kalau kita bahasa Melayu, pak cik belakang kan? Pak dara. Pak saudara pun serupa juga. Sini kalau ammih itu bukan makna pak, sebab tu kita terjemah tadi pak saudara sebelah bapa, adik-beradik ayah, waktu Kalau pak saudara adik-beradik mak tu dia panggil khal. Kita panggil pak dara belakang ataupun pak cik belakang. Itu kena jelas. Kena terjemah pak cik pun tak apalah, tapi kena tahu hakikat makna dia tu. Ni pak saudara balik ayah. Siapa dia pak saudara balik ayah dia tu? Dalam riwayat kemudian ni disebutkan, iaitu Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan orang ramai untuk minta hujan. Fasalla bihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sembahyanglah dengan mereka sekali, 2 rakaat. Jadi dalam riwayat yang pertama ni jelas sebut kalau doa apa 2 rakaat ni. Kalau solat tu dengan makna doa apa 2 rakaat ni? 2 rakaat ni makna sembahyanglah. Itu makna baru ada 2 rakaat. Lepas tu baca pula derah pula. Sembahyang semua dalam sembahyang. Muaring Isya tu kan baca derah lagu tu lah. Padahal dia sembahyang di tengah hari. Kalau sembahyang tengah harinya
sebelum kita kata zuhur, asar tu qahar. Tetapi ada juga ni pada masa beripuk ramai-ramai ni semaya jemaah kita kata. Derah walaupun tengah hari. Hak ni serupa dengan hak jemaah tu. Serupa dengan hak jemaah. Serupa dengan hak raya tu. Yang ni derah walaupun tengah hari. Nabi SAW balik ataupun pusing, putar kain selimut dia. Ada selimut disebar gitu. Yang hak ini ni dia buat mari hak ini, hak ini buat mari hak ini. Pusing gitu. Dia pusing. Pusinglah. Ni buat mari hak ini, ni buat mari. Pusing. Dan dia doa, akak tangan. Akak tangan doa. Minta hujan. Dan dia menghadap kiblat beberapa perkara dalam hadis ni. Hadis yang pertama ni beberapa perkara, iaitu ada semaya istisqa. Semayanya 2 rakaat. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, baca derah. Perkara yang keempat, pusing kain tu. Perkara yang kelima, akak tangan. Bukan dalam semaya ni, luar semaya lah, lepas pada tu ataupun sebelum pada tu. Ada khilaf lagi berdasarkan riwayat ini. Akak tangan, berdoa, minta hujan dan menghadap kiblat. Itu beberapa perkara yang ada di dalam hadis ini. Inilah pegangan jumhur ulama, termasuklah Imam Ahmad, tok guru kepada Imam Abu Daud ini, dan Imam Abu Daud sendiri, iaitu mengatakan dalam istisqa ni, minta hujan ni, dia ada disyariatkan sembahyang sunnah, orang panggil istisqa. Ini jumhur salaf dan khalaf menerima hak ni. Syaukani, Imam Nawawi dan Ibnu Hajar dan ramai lagi mengatakan hak ni tak ada orang hak tak setuju dengan hak ni, hak beza pendapat dengan hak jumhur ni, kecuali Imam Abu Hanifah sahaja. Sehingga anak murid dia 2 orang, anak murid besar Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan As-Syaibani, dua-dua ni pun terima supaya orang lain juga, ada semaya juga. Jadi sehingga ramai ulama mengatakan dia seorang. Tetapi kalau diteliti lagi, dikaji lagi, tengok kitab-kitab fiqh Hanafi sendiri, dan mereka kata tidak, bukan Abu Hanifah seorang. Bahkan termasuk di antara hak tidak semaya ni, hak kata tidak sunnah lah semaya, Imam Abu Hanifah, Ibrahim An-Nakhai dan Sayyidina Umar. Ni maknanya. Tapi tak ramai lah. Hak jumhurnya kata ada semaya. Tapi tak ramai ada kata tak semaya, tak ada semaya. Tapi kalau semaya setara mana? Harus saja. Imam Abu Hanifah kata boleh semaya. Harus saja. Sunnah secara jamaiyah beramai-ramai itu tak ada, kata dia. Sunnah hak adanya paling tinggi mandub, mustahab. Itu mengikut Imam Abu Hanifah. Mandub, mustahab. Kita nak kata sunnah, tak. Nabi ada buat, memang dia kata, tapi tidak buat semua. Bila tidak buat semua ni, tidak tetap Nabi SAW buat, dia tidak jadi sunnah, kata dia. Tidak jadi sunnah. Tapi kalau nak sembahyang seorang-seorang boleh, kata dia. Dia pun kata gitu. Ramai-ramai tak. Sebab apa? Dia kata ni mengikut orang-orang Hanafi lah, Imam Abu Hanifah tu dulu lagi daripada Bukhari ke apa. Seperti dalam hadis Bukhari tu, orang royak pada Nabi SAW, kita ni mampu dah, binatang-binatang, tanaman-tanaman pun habis punah, tak hujan ni, minta dah dengan Allah SWT. Nabi SAW pun doa lah, tak ada sembahyang dalam masjid dia. Kau tu dalam Bukhari, dalam apa ada belakang tu, Nabi tak ada sembahyang, apa kata dia. Dah banyak tempat lah Nabi SAW tidak sembahyang. Hak ada sembahyang ni, dia kata itu keliru perawi, kata dia. Keliru. Itu mengikut pahaman dia lah. Tapi orang lain kata tak. Kalau kita terima, kata dia, adalah sembahyang pun, mana tidak sama, tidak ada muwazabah Nabi SAW. Muwazabah ni dia kena ada hak tu, baru boleh kita kata sunnah. Supaya sembahyang rawatib tu, tu Nabi SAW mengekali melakukannya. Dia buat semua. Bahkan kalau dia tinggal pun dia qada. Siapa qada walaupun sunat. Tapi semua orang tahu sunat. Tu sunnah pada tu. Hak ni dia kata tidak. Bagi dia lah, bagi dia. Tapi bagi jumhur ulama, mereka kata sembahyang itu pun sunnah juga. Walaupun Nabi SAW
tak buat sama pun sunnah juga. Dan buat lagu mana? Buat sepo dia buat ni lah. Buat sepo dia buat ni. Kalau nak buat lagu ni, baguslah. Yang ni pergi padan tu, ni tak hujan. Begitu. Ni hak kebanyakan pendapat demo tu terima lagu tu lah. Sini dia ambil ni hak Imam Abu Hanifah, dia sebut pada muka surat 200 ni. Ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah mengingkari sunniyah sembahyang istisqa tu fi jamaah, dan dia tidak menafikan masyru'iyah ataupun memang ada disyariatkan sembahyang tu, dia tidak menafikan. Qala sahibul hidayah, pengarang kitab hidayah berkata, kitab hidayah ni kitab Hanafi yang paling muktabar, paling istimewa, rujukan utama dia. Pengarang hidayah Al-Marghinani, pengarang dia tu nama Al-Marghinani, dia kata Abu Hanifah berpendapat laisa fil istisqa salatun masnunatun fi jama'atin. Sembahyang yang masnunah dalam istisqa ni tidak ada. Wa in sallan nas wuhdanan jaza. Tapi kalau sembahyang seorang-seorang harus. Dia kata begitu. Wa innamal istisqa hak sebenarnya ialah minta doa dan istighfar. Hak tu istisqa sebenarnya. Sebab kalau kita cari dalam Quran, Imam Abu Hanifah ni sama dia. Tengok Quran dulu. Hak nombor 1 Quran. Tengok dalam Quran. Dalam Quran kita tengok mana bab hujan turun ni, melimpah ruah ni. Tengok. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Itu dia. Istaghfiru rabbakum, kamu minta ampunlah kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia Maha Pengampun. Kalau kamu minta lagu tu, yursilis samaa 'alaikum midrara, nescaya dia akan melepaskan hujan mencurah-curah ke atas kamu. Dalam Quran ayat tu istighfar, doa. Dia kata. Lepas tu kita tengok Nabi pun ada ketikanya dia buat gitu je. Dia buat gitu. Dia tidak sembahyang pun, ajak orang ramai-ramai pergi pada doa. Dan hak tu hak lebih kuat, kata dia. Sebab tu dia pegang gitu. Tak cara dia tak serupa dengan orang ramai pun. Dia pegang gitu. Dan orang lain pun tak kata apa, dia ikut dia lah. Itu dalil dia ni. Itu dalil dia. Wa Rasulullah istasqa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta hujan, walam turwa anhu salah, dan tidak diriwayatkan daripada dia tu sembahyang. Makna dalam riwayat hak bagi dia lebih kuat lah. Bukan makna tak ada riwayat langsung. Ni ada ni. Dia tahu, kita tak boleh kata macam mana dia kata tak ada riwayat pun tentang sembahyang istisqa ni daripada Nabi. Ni ada ni. Ni semua ni kitab ni selepas dia berlaku. Selepas dia berlaku. Dia dulu lagi. Dia tu tabi'in. Dia termasuk dalam tabi'in. Imam Abu Hanifah. Qala Ibnul Humam. Ibnul Humam ni dalam kitab dia Fathul Qadir, syarah kepada kitab Hidayah sanilah. Fathul Qadir ni syarah kepada kitab Hidayah tu 9 jilid. Dia kata mana? Yani fi dhalika al-istisqa fala yaridu annahu ghairu sahih. Tak sekira lah kalau ada hak tak sahih tu, tak sekira. Hak kata tak ada ni hak sahih bagi dia. Kalau ada hak tidak sahih tu tak kira hak tu. Lepas tu dia sebut qulna fa'alahu marratan wa tarakahu ukhra. Nabi ni ada ketikanya dia dia sembahyang, ada ketikanya tidak. Jadi benar hak lagu ni kalau dalam fiqh dia tidak sunnah. Ini bukan bermakna Imam Abu Hanifah menafikan terus benda ni. Tak. Secara mutlak, walam yahmilu 'ala an-nafyi mutlaqan. Wa inna ma yakunu sunnatan ma wazaba 'alaihi. Baru jadi sunnah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sama, tak tinggal. Buat lagu tu sama.
Kalau nak minta hujan kan, tak ajar, dia ketahui dia tidak sembahyang. Tu baru sunnah. Gitu. Nak kata sunnah tu, lepas tu dengan beramai-ramai pulak tubik tu, tu dia tak sih. Dengan sebab itulah Abu Yusuf, anak murid dia, tanya dia. Dia kata, saya pernah tanya Abu Hanifah tentang istisqa. Adakah semaya ataupun doa ataupun khutbah? Dia kata, Imam Abu Hanifah jawab, amma salatum bijama'atin fala. Kalau nak kata semaya dengan berjemaah tu tak ada. Itu pendapat dia lah. Tetapi doa dan istighfar tu ada. Wa in sallau wahdanan fala ba'sa bi. Tapi kalau semaya seorang-seorang masing-masing, itu tak apa. Wa dalilu lahu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Tengok. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dia sebut tu. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dia sebut tu. Hak ni disebut dalam riwayat, dia sebut, kita sebut tadi, dia semaya jemaah, maka baru satu orang. Hak ni hak riwayat yang masyhur dan hak lebih kemah. Imam Abu Hanifah pegang hak ni. Dia orang tu berkata, ya Rasulullah, ujdibatil ard. Kemarah benar dah ni. Binatang-binatang ternakan kita pun mati dah ni. Mintalah biar hujan, kata dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun angkat kedua tangannya ke langit, angkat ke atas gitu. Wa da'a, dan dia berdoa. Al-hadis. Wa ma ruya annahu sallallahu alaihi wasallam shalla. Dalam hak kes ni, ketika orang minta ni, suruh dia minta hujan ni, tak ada diriwayatkan Nabi sembahyang istisqa, tak ada. Dan riwayat daripada Umar radhiyallahu anhu, dia keluar untuk istisqa, walam yusalli bi jama'atin, dia juga tak sembahyang dengan berjemaah. Bahkan dia naik mimbar istighfar kepada Allah, tidak lebih daripada itu. Ni Sayyidina Umar. Lepas tu orang pun kata, ya Amirul Mukminin, mastasqaita, engkau tidak minta lagi. Dia kata, istasqaitu bimajadihis sama. Aku minta dah. Dengan majadihis sama, yakni dengan laluan-laluan air daripada langit. Yang mana diminta turun hujan melaluinya. Dia pun baca, apa dia? Saluran itu, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dia baca tu. Dan begitulah seterusnya. Itu pendapat Imam Abu Hanifah dan beberapa keratlah. Kita kata orang yang sependapat dengannya, sementara jumhur ulama salaf dan khalaf menerima ada sembahyang itu. Ada sembahyang. Supaya juga Imam Abu Hanifah balik-balik ke apa ni, balik pusing kain ke apa tu, itu semua bukan sunnah, kata dia. Bukan sunnah. Itu tafa'ul sahaja. Tafa'ul sahaja, mengambil sempena baik saja, bukan sunnah. Itu pendapat dia. Orang lain kata tak, sunnah. Sunnah tu buat lagu tu. Sebab apa? Sebab dia tengok berlaku hadis tu, bukan semua Nabi buat gitu. Pada ketika tadi orang minta hujan tadi, dia doa tadi, dia tak nak balik-balik pun. Ada dalam riwayat akan datang, dia pun buat gini tangan dia doa gini. Ni tapak tangan ni lah ke bawah. Bukan doa gitu. Ada ketikanya gini, lepas tu dia buat gitu. Doa. Hak tu pun mana balik lah. Sekalanya kita doa gini kan, balik. Hak duduk alik ni, pusing alik ni. Hak duduk alik ni, pusing alik ni. Balik belakang. Mana keadaan biar jadi terbaliklah keadaan tu. Itu tafa'ul, kata dia. Bukan sunnah. Bukan semua tempat Nabi buat gitu. Setiap kali nak minta hujan Nabi buat gitu, tidak. Kalau setiap kali nak minta hujan dia buat gitu, barulah kita kata sunnah, kata dia. Itu cara dia. Orang lain kata memanglah tidak, tapi lebih molek lah kalau kita buat gitu. Kalau tu tak buat pun tak apa, tidak mesti.
Tapi kalau buat tu lebih molek lah. Adapun Imam Syafi'i dan orang lain, mereka terima mana ada semua tu balik tu. Dan itu termasuk dalam sunnah Nabi SAW. Maknanya ada juga benda hak khilaf ni di kalangan ulama dulu pun ada. Orang ni kata sunnah, orang ni kata tidak sunnah. Dia benda khilaf tu ada. Hak ni kata sunnah, hak ni kata tidak sunnah. Hak ni kata kalau sunnah, sunnah macam mana maksud dia? Macam-macam lah perbahasan tu. Daripada dulu lagi ada benda yang seumpama ni. Lepas tu kita pergi kepada riwayat seterusnya. Hak tu riwayat daripada dia lagi, Abbad bin Tamim lagi. Dia dengar pakcik dia ni salah seorang sahabat. Dia kata Rasulullah SAW pada suatu hari keluar untuk minta hujan. Dia pun pusing. Ilan nasi zahrahu, pusing belakang. Mula-mula dia beginilah menghadap orang. Lepas tu dia pusing belakang, menghadap kiblat. Maknanya begitu. Mana pusing juga, ada pusing juga. Jadi tujuan dia hanya nak jadi sesuai belakang. Maknanya suasana ni jadi pusing belakang. Kalau learning ni makna kemarah, kering, kontan, kita kata biar jadi pusing. Biar jadi hujan lah. Itu maksud dia. Dia memusingkan belakangnya kepada orang untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sulaiman bin Daud. Jadi sebab dua orang tu guru Imam Abu Daud ni. Satunya Ibnu Sarh, yang kedua lagi Sulaiman bin Daud. Sulaiman bin Daud kata dia pusing tu dengan membelakangkan orang. Yakni dia menghadap kiblat lah. Jadi menghadap kiblat lah. Tadi ketika dia bercakap tadi, dia menghadap orang, membelakangi kiblat. Sekarang ni apabila dia membelakangi orang, bermakna dia menghadap kiblat. Tetapi dengan yang menyebut perkataan dia menghadap kiblat ini Sulaiman bin Daud saja, bukan Ibnu Sarh. Itu Imam Abu Daud ayat tu, cara dia riwayat tu dia cermat. Dua orang tu guru dia, tapi seorang aja hak sebut ni. Hak lain-lain tu adalah serupa, tapi hak ni tidak serupa. Hak ni hak sebutnya Sulaiman bin Daud saja, bukan Ibnu Sarh. Lepas pada tu kedua-dua tok guru dia serupa. Wa hawwala ridaahu. Nabi SAW pun pusingkan selimut dia. Hak tu kedua-duanya ada wayang. Tetapi istiqbal al-qiblah tu seorang aja hak kata lagu tu. Gitu. Kemudian dia pun semaya 2 rakaat. Yang ni dalam riwayat yang kedua ni pun ada juga sebut semaya 2 rakaat. Ini menunjukkan istisqa tu ada semaya. Ada semaya. Ibnu Abi Dhi'b berkata, yang ni perawi hak atas lagi. Ini bukan tu guru dia, hak atas lagi. Ni kan kalau kita tengok riwayat ni, Ibnu Wahab ambil daripada Ibnu Abi Dhi'b dan Yunus. Jadi Ibnu Wahab ni tu guru dia dua orang, Ibnu Abi Dhi'b dan Yunus. Maknanya Ibnu Wahab kata Ibnu Abi Dhi'b dalam riwayat dia kata wa qara'a fihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dalam kedua-dua rakaat tu, baca Quran. Hak ni Ibnu Abi Dhi'b saja kata, bukan Yunus. Sebab Ibnu Abi Dhi'b dan Yunus ambil daripada Ibnu Syihab, dua orang. Hak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baca gitu, hak tu Ibnu Dhi'b, Ibnu Abi Dhi'b. Ibnu Sarh pula tambah, dia katakan maksud dia Ibnu Abi Dhi'b kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dalam 2 rakaat sembahyang istisqa tu yang dibaca dengan derah. Ibnu Abi Dhi'b hanya ayat dia baca saja. Baca tu derah kokoh, dia tak ayat. Imam Abu Daud ayat, iaitu Ibnu Sarh tu guru dia, kata maksud baca tu iaitu baca dengan derah. Tetapi hak kata baca dengan derah ni itu tafsiran Ibnu Sarh, bukan hak riwayat Ibnu Abi Dhi'b. Ibnu Abi Dhi'b hanya ayat, iaitu dia baca dalam 2 rakaat tu baca saja, bukan ayat derah. Hak kata derah ni tambahan tok guru Imam Abu Daud, iaitu Ibnu Sarh. Seorang lah, bukan Sulaiman bin Daud. Jenis ayat beza riwayat. Walaupun dia letak sekali, tetapi tempat mana ada beza orang ni saja, dia ayat orang tu saja. Tempat mana hak serupa, dia ayat biasalah. Itu cara riwayat hadis ni lagu tu. Ulama-ulama dulu waktu jaga hadis duk bawa sampai kita ni lagu tu lah caranya. Lagu tu. Ni dia ayat ni supaya tidak keliru. Kalau tidak jadi keliru lah. Ni orang ingat kau Ibnu Abi Dhi'b
sendiri tu kata baca tu derah. Padahal dia tidak kata, dia kata baca saja je dalam riwayat. Hak kata derah ni siapa dia? Mengambil kira pada tafsiran Ibnu Sarah. Itu maksudnya. Kemudian nak masalah nak balik kain, nak pusing kain ni masa mana itu pun ada khilaf juga. Begitu juga khutbah dulu kau semaya dulu kau ada khilaf. Ada khilaf. Lepas tu doa tu kemudian kau ataupun dulu ada khilaf. Sebab itulah Imam Abu Hanifah tafsir banyak sangat ni selalu tak tetap lah kau. Bila tak tetap, hak tetap ni hak tentu ada gapo dia. Hak tentu ada sebab dia hak dia ayat tu lah dia kata. Dia balik kepada asal. Tak apalah. Kalau kita nak kira dari segi hak balik tu, di sini ada sebut pada muka surat 209 bawah tu ta'liq Syekh Zakaria. Mereka khilaf tentang waktu tahwil dan waktu menghadap kiblat. Macam mana? Mengikut sahibain ini dalam istilah fiqh Hanafi, iaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Syaibani. Tu dua orang anak murid besar dia tu. Kerana boleh dikatakan kerana dua orang ni lah penting ni lah, mazhab Imam Abu Hanifah ni berkembang dengan pesat. Dua orang ni hak penting. Ada lagi anak murid lain, Ibnu Ziyad, Zufar dan lain-lain tu anak murid juga. Tetapi hak ni hak besar. Satunya masuk dalam kerajaan Abu Yusuf, jadi orang penting dalam kerajaan di zaman kerajaan Bani Abbas ataupun Abbasiyah. Dan hak seorang lagi jadi ulama besar dan pengarang besar, Muhammad bin Hasan. Dua. Dia kata kepada dia, menghadap kiblat ni selepas khutbah. Menghadap untuk apa? Untuk doa. Menghadap kiblat bila? Selepas khutbah. Menghadap kiblat tu untuk apa? Untuk doa. Ini doa ni bukan dengan menghadap orang ramai dah. Selepas membelakangkan orang, menghadap kiblat doa. Dan apa dia pusing kain tu masa mana? Bila berucap sebentar, tengah-tengah duduk berucap tu pusing. Tu masa dia. Kata dia. Ada juga yang mengatakan selepas tu apabila dia menghadap kiblat, tetapi mengikut Syafi'iyah, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata bila 1/3 khutbah tu berlalu, baru 1/3 khutbah tu berlalu, barulah ada menghadap kiblat ni dan pusing kain tu. Pusing kain tu gitu. Lepas pada tu pusing pula kepada orang, sempurnakan pula ucapan tu. Begitu. Ada pun riwayat daripada Malik, ada macam-macam. Riwayat daripada Malik. Dalam Syarah Kabir iaitu mazhab Maliknya, imam dia khutbah dulu, lepas tu menghadap kiblat. Lepas pada tu pusing kain, lepas pada tu baru doa. Gitu tertib dia ni. Kalau dalam Syarah Kabir mazhab Malik ni. Kalau mengikut mazhab Hanabilah, mazhab Ahmad, khutbah dulu, lepas tu menghadap kiblat, lepas tu doa qahar, lepas tu pusing kain. Tu tertib dia. Jadi tak serupa lah tu. Tak serupa. Jadi kesimpulannya, kalau kita kata ada dulu kemudian tu, memang ada lah mazhab ni macam-macam tu. Tak apalah, asal ada hal tu je. Asal ada hal tu. Berapa perkara tadi. Cuma kalau kita nak ikut mana-mana satu, kita boleh ambil lah hal tadi. Itulah tertib dia, caranya. Kemudian riwayat daripada orang lain pula, daripada Muhammad bin Muslim, yakni Ibnu Syihab Az-Zuhri tadi juga. Ini banyak orang ni. Ini Zubaidi pula anak murid dia. Tak, dia anak murid dia Ibnu Abi Dzib dan Yunus, ambil daripada Ibnu Syihab. Tadi sebut Ibnu Syihab, sini sebut Muhammad bin Muslim. Orang tula tu. Muhammad bin Muslim Ibnu Syihab, hak tula Cuma anak murid lain pula sebut sini, riwayatkan. Hak
Hak mula-mula tadi, riwayat hak mula-mula sekali, Zuhri dia kata. Hak yang kedua Ibnu Syihab. Hak yang ketiga Muhammad bin Muslim. Hak tulah belakang, orang tulah belakang. Cuma anak murid yang lain-lain. Hak hadis hak mula-mula sekali hak ambil daripada Zuhri, anak murid dia yang bernama Ma'mar. Hadis yang kedua hak ambil daripada Zuhri, anak murid dia hak nama Ibnu Abi Dhi'ib dan Yunus. Dan hadis yang ketiga ni hak ambil daripada dia, iaitu Zubaidi. Hadis ni dengan isnad saat ni lah hak baca saat ni. Tapi isnad ni dia kata saya baca dalam kitab Ammar bin Al-Harith. Baca. Maknanya bukan riwayat secara haddatsana lagu tu, dia baca, dia dapati ada dalam kitab tu. Ini orang panggil wijadah. Orang panggil lagu tu wijadah. Mana jumpa dalam kitab Ammar bin Al-Harith Al-Himsi. Dia riwayatkan daripada Abdullah bin Salim. Mana hak riwayat lagu ni tidak berapa kuat kalau nak banding dengan hak yang sebelum ni. Tapi dalam riwayat Zubaidi ni daripada Ibnu Syihab ni, dia tak ada sebut sembahyang. Tadi kan dalam dua-dua riwayat tadi ada sebut sembahyang, sini tak ada sebut sembahyang. Seseolahnya tidak ada sembahyang kalau berdasarkan riwayat ni. Tapi riwayat ni tidak kemah. Sebab itu Imam Abu Daud mari juga. Boleh jadi kalau orang kata tak ada sembahyang tu berdasarkan riwayat ni. Tapi hak ni hak tidak kemah, dia nak ayat je. Sebab hak ni hadis ni berdasarkan wijadah, bukan berdasarkan tahdits ataupun sama', tidak. Tak ada sebut sembahyang. Dan dia ada sebut Zubaidi dalam riwayat ni ada sebut, iaitu dia pusing kain. Hujung hak sebelah kanan ni wak mari letak atas bahu sebelah kiri. Hujung hak sebelah kiri ni wak mari letak atas bahu kanan. Ada sebut begitu. Beza sikit lah dengan hak tadi. Hak tadi dia pusing gitu je, dia tidak kata pegang hujung tu, tak. Hak ni pegang hujung dengan pusing. Lebih terang lah dari segi cara tu. Thumma da'allah azza wa jalla, kemudian Nabi SAW doa. Yang ni berdasarkan riwayat ini, doa tu selepas pusing kain, bukan pusing dulu lepas tu baru doa. Ni mana pusing dulu lepas tu baru doa, riwayat ini. Dalam setengah riwayat tu doa dulu lepas tu pusing. Macam-macam lah. Seterusnya hadis ni riwayat daripada orang yang sama sebenarnya. Riwayat daripada orang yang sama, Abbad bin Tamim daripada Abdullah bin Zaid. Cuma di sini tidak ada dah apa ni Zuhri, Muhammad bin Muslim ataupun Ibnu Syihab, itu sudah tidak ada dah dalam riwayat yang keempat ni. Bahkan hak riwayatkan daripada dia tu iaitu Umarah bin Ghaziyah. Umarah bin Ghaziyah. Dia kata Nabi SAW minta hujan dalam keadaan dia ada atas tubuh dia tu kain selimut hitam. Nabi SAW cuba nak ambil bahagian bawah ni, bahagian bawah ni, ujung bawah ni, untuk dijadikan, untuk dipusing biar jadi duduk di atas. Falamma thaqulat, tetapi bila Nabi SAW berasa payah nak ambil tu, payah nak pusing tu, nak ambil kat bawah tu payah, dia pun pusing kat bahagian bahu dia, alih atas ni, ambil ni, yang ujung ni pusingnya. Bukan kata ambil daripada bawah ni, kat bawah ni, bawah ni. Dia ni perawi ni rakyat dia nampak payah, bila dia berasa payah dia pun ambil kat atas ni saja. Pusing itu pusing kat atas lah, bahagian atas. Begitu. Itu mana dalam hadis ni ada beza sikit-sikit tu. Dan dia sebut di sini dia pakai kain selimut tu warnanya lagu mana. Dia sebut. Tapi dalam riwayat tadi tak ada. Dengan sebab itulah hadis-hadis ni mana dia kena tengok belakang. Barulah kita dapat ambil banyak perkara. Ambil banyak perkara. Bukan Nabi SAW pusing tu pusing ambil hak atas tu gitu selalu dah. Mula-mula dia cuba nak ambil hak bawah tu, ujung alik bawah. Tapi bila dia berasa kesukaran, barulah dia ambil alik atas. Ni dalam riwayat ni. Baru dapat. Kau terang. Apa ni orang yang sama riwayat ni. Lepas pada tu beza-beza. Sebab riwayat ni kadang-kadang orang yang cerita tu dia royak sekali, tidak habis, lepas tu dia royak pula. Boleh jadi hak mula-mula tu dia tak ada sebut, orang lain tanya dia royak. Boleh jadi ada benda-benda gitu. Ada pula orang royak ke dia, molek royak ni. Gitulah sesuatu cerita kan. Gitulah yang berlaku, yang jadi berubah tu lafaz dia tu. Sebab kita lah biasalah dalam sesuatu perkara kadang-kadang kita royak dah.
Lepas tu ada pula orang kata molek juga kalau tambah benda ni. Ya dah juga semula kita ayat kita tambah tu. Jadi orang yang hak dengar yang kedua tu kan dia dengar sekali dengar hak tambah lah. Hak dengar mula-mula tu dia tak dengar hak tambah tu. Begitu. Kalau orang sama boleh jadi dia cerita dengan ringkas hak ni. Ada ketikanya dia cerita dengan secara terperinci ataupun secara detail. Itu cara riwayat. Kita tak boleh kata ni canggah mana orang tulis dia kecek lagu ni, sekali lagu ni, sekali lagu ni. Hak muskil benda-benda lagu tu apa anti hadis. Orang yang timbul hadis dia tak kecek lagu tu. Dia ngaji molek dia tak jadi, tak timbul masalah tu. Tapi hak jenis timbulkan persoalan-persoalan lagu ni, dia kata ini menunjukkan tak betul. Apa yang kalau rakyat lagu ni tidak sama tu lagu tu. Tadi tak rakyat selimut tu hitam, ni rakyat pula selimut hitam. Dia ingat orang kecek ni sekali. Lepas pada tu riwayat daripada Abbad bin Tamim lagi. Cuma perawi hak bawah dia tu lain-lainnya. Lain-lain. Apa yang Imam Muslim hak mari apa ni? Imam Abu Daud hak mari hak ni Abbad bin Tamim ni. Kalau dalam Bukhari dalam mana pun hak ni dia dari riwayat dia lah hak utamanya kalau dalam bab ni. Sebab tu daripada dia sama. Sini pun daripada dia juga. Cuma yang hak beza tu bawah, perawi bawah. Di atas tu sama. Dia cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke musalla untuk meminta hujan, dan bila dia nak berdoa dia menghadap kiblat. Lepas tu dia pun pusing kain dia. Mana berdoa dulu, lepas tu baru pusing kain. Hak tadi pusing kain dulu, lepas tu baru doa kan. Tengok tak serupa. Boleh jadi Nabi SAW pusing beberapa kali. Hak tu pusing dah, hak tu dia pusing pula. Nak suruh berubah lah keadaan itu. Lepas tu riwayat daripada Abbad bin Tamim lagi. Cuma hak bawah dia tu lain. Hak ni riwayat daripada Qa'nabi an Malik. Qa'nabi ni Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, daripada Malik. Ni orang penting ni, Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi ni anak murid Imam Malik yang penting. Salah satu nuskhah Muwatta' tu nuskhah dia. Nuskhah dia. Nuskhah Al-Qa'nabi orang panggil. Hak riwayat Muwatta' daripada dia. Suku. Jadi riwayat kitab-kitab hadis ni pun banyak juga. Anak murid ramai kan. Hak ni ada beza lah sikit sebanyak tu. Hak ni tidaklah. Hak ni riwayat dia daripada Malik di luar Muwatta' orang panggil. Hak dalam Muwatta' tu suku. Hak ni di luar Muwatta'. Imam Abu Daud ini dia kira peringkat tinggi lah. Dia dah dengan Qa'nabi. Maknanya dengan Malik tu dekat. Sebab itu dia ni tidak termasuk dalam anak murid Imam Bukhari. Tak termasuk. Macam Muslim kan, anak murid Imam Bukhari. Tirmizi anak murid Imam Bukhari. Abu Daud tak. Dia anak murid Imam Ahmad. Padahal Imam Bukhari itu pun anak murid Imam Ahmad juga. Dia tak pergi kot tu. Lain-lain lah. Tapi guru tu sama. Guru sama. Dari riwayat Rasulullah keluar ke musalla dan minta hujan, dia pun pusing kain dia pada ketika dia nak menghadap kiblat. Mula-mula menghadap orang, lepas tu pusing nak menghadap kiblat tu, pada ketika tu dia pusing kain dia. Yang ni bezalah sikit sebanyak tu. Lepas tu riwayat daripada seterusnya ni Walid bin Utbah hantaraku. Uthman kata Uqbah, bukan Utbah. Mana hak kata Utbah tu Nufaili lah. Kan mana tu guru Imam Abu Daud tu dua orang, iaitu Nufaili dan Uthman bin Abi Shaybah. Jadi hak kata Walid bin Utbah ni Nufaili. Uthman kata bin Uqbah, yakni Walid bin Uqbah. Begitu. Jadi siapa dia? Walid bin Utbah ni ataupun Uqbah mengikut Uthman itu, dia ni Amir Madinah. Dia hantar aku, Walid ni hantar aku, kata hayah kepada Hisham itu. Siapa hayah kepada Hisham? Ishaq. Begitulah. Hantar aku pergi jumpa dengan Ibnu Abbas untuk aku tanya dia tentang sembahyang Rasulullah dalam istisqa, dalam minta hujan ni.
Dalam minta ujian, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan berpakaian biasa, pakaian hak sahih, hak skala lah. Tidak kata jangok supaya hari jemaah, supaya hari raya. Walaupun hak ni nampak serupa dengan raya tu, kumpul orang ramai pergi ke padang, pergi padang beripung, tapi tidak serupa dari segi pakaian dia. Tidak serupa. Hak ni pakaian maknanya yang serebeh lah, kita kata pakaian yang serebeh, mutabadzil ini. Mutawadhi' dengan merendah diri, menampakkan dia merendah diri. Mutadharri' yang dengan menyatakan kehinaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada gapo dia tu. Nampak sahabat-sahabat ni, nampak dia tu menunjukkan dia tak ada gapo dia. Dia seorang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke musalla, Uthman tambah. Dia pun naik mimbar. Mimbar ni mana sudah ada dah situ. Dalam riwayat yang lain disebut Nabi SAW suruh orang bawa mimbar ni, dalam masjid ni, pergi ke sana. Bukan sana tu ada mimbar, dah pergi ke sana. Dengan sebab itu, kita dulu kan kita ingat Marwan suruh orang bawa mimbar tu pergi ke musalla. Ni ada hadis. Nabi SAW suruh sahabat bawa mimbar dalam masjid ni pergi ke musalla. Jadi kalau dia buat gitu, apa salahnya? Cumanya orang kemudian ni kan, dia lagu tu lah. Kalau Nabi tak apa berlaku. Tapi kalau orang kemudian ni kan, sebab kurang lah. Begitulah, kalau seorang tokoh yang memang disegani oleh semua kan, dia tu tak apa berlaku. Tapi kalau hak kurang sikit nak payah benar, semua tak kena. Padahal dia buat tu serupa dengan orang dulu juga kadang-kadang tu. Buat orang takwil juga. Lagu tu lah benda-benda. Dia naik. Lepas pada tu kedua-dua mereka, yang Nufaili dan Uthman, sepakat dalam riwayatnya, iaitu Nabi SAW tidak berucap seperti ucapan-ucapan yang diberikannya kepada kamu sekala tu. Tidak lagu tu. Jadi setengah orang faham sini makna dia tidak berucap, tetapi dia terus berdoa. Tetapi ada yang katakan dia tidak berucap supaya skala tu. Supaya skala tu lagu mana? Kalau jemaah tu ada duduk tengah tu, dua khutbah lah orang panggil. Raya tu pun khutbah juga, duduk juga ada dua khutbah. Ni tidak lagu tu. Dan ucapan pun tidak seperti biasa, lain bentuk dia. Nabi SAW turut berdoa dan tadarru' dan takbir. Kemudian dia pun semaya 2 rakaat. Ada semaya, jelas sebut dalam riwayat ini, seperti dia semaya raya. Jadi bila kata seperti semaya raya ni pula, jadi macam-macam lah pendapat kata. Semaya raya ada takbir kau pula, 7 kali kau 5 kali kau yang kedua tu, ada yang terima lagu tu. Ada yang kata tak ada takbir, biasa kan, semaya jemaah tu tak ada takbir. Tapi ada yang terima ada takbir. Salah satu dalil mereka nya yang inilah, kama yusalli fil Eid, sebagaimana dia sembahyang dalam hari raya 2 rakaat, lepas tu ada takbir banyak tu. Sebab hari raya. Dan itulah maksudnya takbir tu. Takbir tu dalam sembahyang. Dia kata Nabi SAW terus berdoa, bertadarru' dan takbir. Takbir tu mana? Dalam sembahyang. Supaya raya. Berdasarkan riwayat ini. Tetapi ramai mengatakan tidak ada takbir yang seperti itu. Semaya tu semaya supaya jemaah. Dari segi supaya raya tu, maknanya himpunkan orang ramai ni di padang tu. Supaya tu dari segi tu, supaya dengan raya tu. Bukan maksud dari segi semaya dia tu supaya dengan semaya raya. Dari segi himpun orang pergi ramai-ramai padang, lepas tu ada ucapan. Dan hak ni ramai sungguh. Tidak semaya jemaah tu. Sebab kalau semaya raya kan perempuan hak mari kotor pun suruh pergi juga. Suruh pergi berlaku. Hak ni pun lagu tu juga. Serupa dari segi tu dengan raya tu, bukan dari segi semaya raya tu. Serupa dari segi semaya raya tu tidak. Situ ada khilaf lah, ada khilaf. Abu Daud berkata, ikhbar ni, riwayat hak kita ambil dulu sebut ini adalah Nufaili, riwayat Nufaili, hak kebanyakannya. Jadi asas bagi riwayat ini ialah riwayat Nufaili. Dan yang betulnya Utbah yang dia sebut itulah Walid bin Utbah. Tidak serupa Uthman kata. Uthman kata Walid bin Uqbah. Mana Imam Abu Daud komen lah, riwayat Uthman bin Abi Shaybah itu tidak tepat. Hak tepatnya hak tok guru dia, hak nama Nufaili tu. Hak tu, hak kemahnya. Jadi riwayat ini hak dia mari ni betul daripada 2 orang tok guru dia. Tetapi asasnya ialah riwayat Nufaili. Dia jadikan hak tu sebagai asas. Cuma pada tempat-tempat
tertentu tu adalah riwayat Uthman bin Abi Shaybah. Hak tu dia nyatakan. Misalnya kalau tepat kedua-duanya kata, dia kata kedua-duanya kata, sepakat. Kalau tepat hak ni saja kata, dia royak. Itu cara Imam Abu Dawud. Kemudian habis itu bab raf'il yadain fil istisqa. Ini bab akad dua tangan pada ketika minta hujan. Jadi habis kat itulah dulu malam ni. Wallahu a'lam.